merajui pembelajaran terutama dalam program transformasi sekolah 2025. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, Ridwan boleh ke slide tak? Saya tak nak ambil intro yang panjang kerana kita ada 54 slide nampaknya kat situ. Nak pergi banyak perkara, tetapi perkara yang paling utama seperti yang saya nyatakan tadi, kita akan menyentuh dari modul 3.1 iaitu guru sebagai perancang, juga 3.2 yang melibatkan PAK 21 dan standard 4. Seterusnya nanti Cik Ridwan akan jelaskan yang lain-lain lah ya. Baik, dalam modul 3 menerajui pembelajaran, kita ada daripada nanti kejap Wan. Wah, kita tak ada elektrik. Trip. Baik, untuk modul 3 tadi, kita daripada 3.1 guru sebagai perancang sehinggalah kepada rancangan pembelajaran harian. Yang belah belakang tu nanti Cik Ridwan akan jelaskan. Saya akan melihat kepada 3.1 dan 3.2 untuk pembincangan kita hari ini. Next slide. Ridwan, dengar tak ni? Okey, baik. Kita nak mengimbau kembali tentang konsep TS25. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu telah dijelaskan oleh pengetua dan GPK Tadbir tentang apa yang kita katakan sebagai konsep TS25. Program Transformasi Sekolah 2025. Yang mana by the year 2025 nanti semua sekolah, 10,000 sekolah yang ada di Malaysia akan menjadi sekolah transformasi. Kita berada di tahap ataupun di kohort yang kelima. Ada lagi 5 tahun ke hadapan yang sekolah-sekolah lain yang belum jadi sekolah transformasi ini akan jadi melaksanakan program transformasi sekolah. Jadi kita masih, saya kata sebagai bernasib baik kerana masih lagi sekolah kita dapat bimbingan daripada RE dan juga PPD dan JPN. Kerana sekolah-sekolah yang akan datang belum tentu dapat dibimbing secara face to face ataupun secara dekat kerana setiap tahun dia akan multiply makin banyak. Bila makin banyak tenaga sumber tenaga kami tidak cukup. Jadi kita akan jadikan macam contoh sekolah Puan Rozita nanti akan menjadi mentor kepada sekolah TS yang lain pada tahun-tahun akan datang. Okey. Baik, cikgu semua perkara ni mungkin jelas kepada pengetua dan GPK. Tapi pada cikgu mungkin ini sesuatu yang baharu. Walau bagaimanapun saya yakin di peringkat sekolah ada banyak perkara yang melibatkan transformasi telah dilaksanakan. Cuma tak diistilahkan saja sebagai program transformasi. Kalau kita tengok pada rajah yang ada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, ini perkara yang kita nak fokuskan pada hari ini kerana melibatkan tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Tidak melibatkan secara direct kepada pengetua dan GPK. Mereka kedua-dua ini juga terlibat secara direct, tapi GPK dan pengetua lebih juga ada bebanan yang lain iaitu pada modul 1-2 yang sebelum ini tentang kepimpinan. Baik, untuk modul 3 ini memang khusus kepada kita lah guru-guru yang mengajar dalam bilik darjah. Perkara yang paling utama kita nak lihat kat dalam circle yang ada kat situ ialah tentang pentaksiran, tentang pengajaran dan juga pembelajaran bermakna yang melibatkan pedagogi, yang melibatkan dokumen standard dan juga pentaksiran. Perkara ini memang wujud dalam modul 3 lah ya, yang nak melihat bagaimana guru mesti merancang dulu sesuatu perkara. Kerana kalau dalam new normal sekarang, perkara ini sangat penting. Perkara ini perlu diutamakan sebab kita tidak lagi berhadapan dengan murid-murid secara
face to face. Kita barangkali akan bertemu murid kita tidak hari-hari dengan mereka pada murid yang sama. Kita dah berubah cara kita. Jadi digital, kita panggil apa? Kalau pengetua kita kata digital leadership itu dah sangat penting. Kalau guru-guru semua yang melibatkan proses maya ini, yang melibatkan teknik pembelajaran dan pengajaran yang baru ini perlu diadaptasi dan dipelajari dengan cepat. Kalau tidak kita ketinggalan, murid kita lagi laju nanti. Okey, jadi pergi balik kepada kalau kita lihat pada pedagogi, kita melihat kepada PEK 21. Kita melihat kepada teknologi, bagaimana gaya pembelajaran. Apa yang dikatakan kebat, tetapi kita boleh terapkan dalam pembelajaran maya. Tapi waktu yang sama RPH tetap wujud. Tetap juga ada formatif, sumatif, as learning for learning dan aktiviti melihat pencapaian murid itu masih boleh dilihat. Ya, ini sekadar dasarnya atau surface-nya bagaimana tuan-tuan dan puan-puan harus menyambut cabaran ini. Sebagai guru hari ini kita dah berubah. Kita tidak lagi seperti sebelum-sebelum ini. Senang nak kata, tidak lagi seperti sebelum March. Now daripada March 18 sampailah saya tak pasti sampai kita pencen barangkali kita akan menggunakan suatu cara baru, new normal yang lama-lama nanti dah menjadi normal yang biasa. Okay, baik. Seterusnya Wan, okay. Baik. Tadi saya kata dalam modul menerajui pembelajaran 3.1 ialah guru sebagai perancang. Jadi bagaimana yang kita nak kata sebagai perancang? Next. Okey, kalau you tengok dalam rajah ini, saya sangat yakin tuan-tuan dan puan-puan dah tahu sebab dalam standard 4 yang melibatkan 4.1 sampai 4.6 itu 5 daripadanya ialah tugasan tuan-tuan dan puan-puan sendiri, tugasan cikgu. Jadi kita nak merancang sesuatu perkara mesti teratur sebab bila kita buat sesuatu yang teratur itu baru boleh menentukan pencapaian yang kita hendak ataupun pencapaian objektif kita. So dalam membuat perancangan, guru berperanan sebagai pemudah cara dalam proses pembelajaran dan pengajaran yang berkesan untuk memperkembangkan potensi murid. Ini cikgu-cikgu boleh dapat dalam buku SKPM G2 standard 4. Yang ini memang saya rasa kalau kita bukan cikgu pun, kalau kita nak buat sesuatu perkara, memang perlu ada perancangan. Kalau kita buat sesuatu perkara tanpa perancangan, seolah-olah kita membuat sesuatu yang tidak ada hala tuju. Sebab tu PDCA, plan, do, check and action itu sangat-sangat penting kita guna pakai dalam setiap kali kita merancang dan melaksanakan sesuatu yang kita objektif yang kita nak capai. Ya, baik, teruskan. Mungkin nanti Cik Ridwan akan tambah baik lagi lah. Ini just rubrik penskoran. Kalau kita nak dapat bagus, kita mesti melibatkan 4 perkara yang ada dalam ni. Ini juga tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk. Perkara yang paling utama bila buat perancangan mesti ada RPH lah. Menyediakan RPH yang ada objektif yang boleh diukur dan aktiviti pembelajaran yang sesuai. Dan ini kita akan time to time akan tambah baik sebab kita akan sentiasa ada RPH walaupun kita mengajar dalam bentuk maya. Ya. Baik, seterusnya. Ini jadual pengiraan skor. Saya ingat itu mudah. So idea utama kita ialah perancangan yang teratur menentukan pencapaian matlamat. Tadi pun saya dah sebut, tidak ada perancangan yang teratur yang boleh mencapai matlamat dengan baik. Setiap perkara yang kita buat perlu ada perancangan dahulu. Yang kita rancang pun kadang-kadang kita tak boleh dapat dengan lebih baik. Apatah lagi kalau kita tak rancang. Baik, seterusnya Cik Ridwan. Baik, objektif pembelajaran menjelaskan peranan guru sebagai perancang. Tadi kita dah kata sebab cikgu yang menentukan hala tuju. Bagaimana nak bawa anak didik kita, nak jadikan dia bagaimana, nak dapat akhirnya hujung tahun nak dapat apa.
atau pada peperiksaan SPM contohnya akan dapat apa. Kita yang menentukan perjalanan mereka. Ya, kalau kita tak setkan untuk mereka, mereka tak tahu. Kalau kita ada ramai murid, barangkali beberapa orang yang sangat berfikiran jauh, mungkin dia tahu apa dia nak, dibantu oleh mak ayah dia di rumah. Tapi yang lain-lain dia datang sekolah, dia tahu nak belajar apa yang cikgu ajar. So cikgu ajar mesti ada perancangan. Okay, next one. Okay, kriteria kejayaan bila kita nakkan apa matlamat kita itu tentulah menyatakan kepentingan guru membuat perancangan. Saya dah sebutlah tadi. Okay, next. Kenapa nak merancang? Okay, satu-satu perkara yang kita buat, kenapa kita nak rancang dalam menerajukan pembelajaran ini, kita nak menentukan objektif pembelajaran. Kita nak pastikan kelancaran dan keberkesanan. Takkan ada stop-stop, interval-interval yang tak menentu. Kita tak mahu. So kita dah boleh ramal iklim bilik darjah dan membuat persediaan apa langkah yang harus kita tangani kalau kita ada isu. Kita dah boleh pilih soalan yang sesuai pada aras murid kita, ataupun kita dah dapat mencabar untuk kita kemukakan semasa kita mengajar. Jadi kita dah tahu kita rancang murid kelas mana. Ini saya rasa cikgu memang faham. Cikgu dalam hati pun mesti cakap ini semua memang fingertips you. Ini semua memang aktiviti yang you buat hari-hari. Tapi bear in mind kita dah bekerja di rumah dah lebih daripada 2 bulan setengah. Saya ada kekhawatiran kalau kita sebagai guru sangat bagus tahniah. Tapi yang kata murid tak dapat jumpa murid, tak dapat cakap dengan murid tak ada line dan sebagainya. So kita kena fikir bagaimana kita nak selesaikan isu itu. Isu yang sedemikian bukan isu yang pengetua atau GPK kena fikir. As a teacher, you are responsible untuk, you punya responsibility untuk memikirkan bagaimana nak membantu murid kita yang berada di luar sana, yang berada di rumah tetapi mereka harus mendapat pendidikan. Okay, baik, seterusnya lagi sekali, ni kartun ni tak boleh nampak sangat ayatnya tapi kita selalu dengar daripada netizen bercakap tentang cikgu dan sebagainya kan. Jadi sebagai guru kita perlu memastikanlah kelas yang diajar mendapat keseimbangan antara bahan, kandungan, interaksi yang berbeza dan memberi satu kerangka bagi proses PDP untuk waktu-waktu tertentu. Okey, ini saya rasa you besarkan pun saya tak boleh baca Wan. Okey. Tak apa. Okey, teruskan. Ini sekadar kita pergi secara surface ya. Baik. Rancangan RPH ini memang dokumen rasmi, semua guru faham, saya yakin. Yang penting sebab ini ialah dokumen rasmi kepada seorang guru yang profesional sebagai guru lah yang disediakan sebelum sesuatu pengajaran dilaksanakan. Ini ada dalam Akta Pendidikan 550. Anytime you buka buku tu, kalau sekolah masih guna buku, front page lagi dah ada buku RPHU. Tapi kalau sekolah dah guna file, mungkin you dah photostat lah bahagian-bahagian ini. Dan kita didenda kalau kita tak bawa. Kita didenda kalau kita tak buat. Kita didenda kalau kita tak bawa bersama-sama masuk kelas. Sebenarnya itu tanggungjawab hakiki kita tu sebenarnya terhadap RPH. Rancangan pengajaran harian kita. Walau bentuk apa sekalipun. Asalkan dia mudah diakses. Okay, next. Ini memang ada statementnya yang saya kata tadi, kalau dalam buku dia ada tulislah, buku rekod hendaklah dengan serta-merta diadakan untuk pemeriksaan. Buku yang ada itu memang apa kita katakan, kalau dulu saya masa mengajar saya suka kata ini macam kitab seorang guru yang mesti dibawa. Walaupun you dah memang kita panggil apa, walk-in dictionary. Sambil jalan dah tahu apa nak ajar kat kelas. Sebab dah mengajar berpuluh-puluh tahun barangkali. Tetapi manusia dia macam mana pun akan ada ketika lupa. Ada ketika terlepas pandang. Jadi kalau
buku rancangan kita tu ada dan kita dah tulis dengan perancangannya, tak mungkin kita akan skip ataupun terlupa. Itu perkara-perkara yang perlu adalah, yang perlu kita ingat. Okay, next. Kegagalan menyediakan RPH saya dah sebut tadi, tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak lebih 3 bulan atau kedua-duanya sekali. Ini saya nak nyatakan, mungkin saya bagi contoh lah. Kami di pejabat dah mula menitik peluh ni sebab aircon tak ada, lampu pun tak ada. Semasa saya menjadi nazir dulu, saya pernah pergi ke sekolah dan mendapati ada guru yang tidak menulis buku rekod ya. Ada yang 6 bulan, ada yang dah setahun. Tetapi kita bawa isu itu sampai ke peringkat bahagian, akhirnya guru akan ambil tindakan untuk menyiapkan. Sebab tak ada orang nak bayar RM5,000 percuma, sedangkan tugas itu tugas yang paling mudah nak disediakan. Kita bagi masa berapa minggu atau dalam masa sebulan menyiapkan 8 bulan punya rancangan yang tak dibuat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan terlepas daripada pengetua dan GPK, tetapi belum tentu terlepas daripada tanggungjawab kalau disemak oleh PPD, JPN. Kalau pun terlepas daripada PPD dan JPN, kita kena jawab esok apabila kita di alam yang lain lah, sebab ini tanggungjawab yang wajib kita buat sebagai seorang pendidik yang nak mendidik murid dalam kelas. Atau sekarang tak ada kelas pun, tugas kita dalam mendidik, kita mesti ada RPH tadi. Ya, baik, seterusnya. Okey. Itu sekitar bagaimana kita perlu merancang, dan perancangan yang kita buat mesti melalui RPH yang memang dah ditetapkan. Baik, untuk 3.2 kita terus lihat kepada PAK 21 dan standard 4 SKPM G2. Teruskan Wan. Okey, ini asas-asas PAK 21. Saya rasa bahagian ini boleh disambut oleh Cik Ridwan lah ya. Sebab asas PAK 21 ni banyak sangat. Ini antaranya, berpusatkan murid, tidak lagi hanya pada cikgu seorang bercakap tetapi lebih kepada murid. Berkomunikasi dua hala, berkolaboratif, ini kita panggil 4K1N. Ya, 4K1N atau 4C1 nilai, value. Value. Berkolaboratif, kritis dan kreatif, nilai dan etika. Dalam RPH kita perlu ada perkara-perkara ini kita nyatakan. Dan baru kita apply semasa kita mengajar. Okay, so ada orang guna 6K kita, tapi standardnya ialah 4K1N. Ya? Komunikasi, kolaboratif, kreatif dan kritis, juga nilai dan etika. Dan apa pun mesti berpusatkan murid. Kita nak empower murid, kita nak menggalakkan murid, kita nak murid yang participate. Sebab cikgu, tuan-tuan dan puan-puan memang dah pandai. Kita dah memang cerdik. Kita nak mencerdikkan anak-anak didik kita. Jadi kita kena bagi peluang pada mereka. Bukan kita sahaja yang ambil masa untuk kita bercakap seronok seorang diri. Okay? Next. Okey, murid sebagai pembelajar aktif. Wan, saya rasa bahagian ni Wan dah boleh sambung. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera cikgu-cikgu. So saya akan sambung sedikit berkaitan dengan PAK 21 dan juga standard 4 SKPM G2 ni. Okey, di bahagian 3.2 ini sebenarnya kita nak menunjukkan bagaimana PAK 21 ini juga berada bersama-sama dengan SKPM G2 standard 4. So dekat sini kita just angkat saja satu dalam SKPM G2 standard 4 iaitu 4.6 ni lah. Okey, murid dapat melibatkan diri dalam proses. Kalau cikgu melihat kepada skala yang diberikan, kita ada numbering yang diberikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu, kita dapat melihat kepada komunikasinya, kolaboratifnya, kritis dan kreatif, okey, dengan kehidupan yang berwarna merah itu. So kita dapat melihat kembali bagaimana standard asas PAK 21 ini sebenarnya cikgu-cikgu perlu ada dalam perancang aktiviti. Okay, so standard asas PAK 21 yang seperti doktor cakap sebentar tadi adalah berpusatkan murid,
komunikasi, kolaboratif, kreativiti, kritis dan juga nilai ini, dia sebenarnya memang datang sekali dengan SKPM G2 standard 4. Memang dah ada lah dekat dalam tu. Just apa yang kita tunjuk dalam slide 3.2 ini untuk melihat bagaimana PAK 21 dan standard 4 ini adalah sebenarnya memang selari lah. Okey, itu saja dalam 3.1 dan juga 3.2. Okey, 3.3 adalah dia melibatkan kepada Google Classroom yang cikgu sedia maklum, kita tahu kepakaran cikgu adalah di situ. So kita akan teruskan kepada 3.4. Okey, 3.4 ini adalah objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Okey. Okey, nanti akan bantu saya juga adalah Puan Suria dan juga Puan Nur Aini untuk bersama-sama saya dan untuk bantulah kalau yang perlu ditambah baik. Okey, kita melihat kepada objektif pembelajaran. Okey, objektif pembelajaran ialah mengetahui objektif pembelajaran untuk 3.4 ini adalah mengetahui cara-cara untuk menulis objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Yang kedua adalah menganalisis jenis-jenis penulisan objektif pembelajaran. Okey, kalau saya terputus nanti minta Puan Suria sambung Kak Su. Okay, sebab saya punya bateri tak elektrik. Okey, mana saya? Okey, kriteria kejayaan bagi 3.4 ini adalah kita nak menganalisa cara penulisan objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Okey, ini kalau kita buat LDP kat sekolah ke apa, kita akan menulislah 3 jenis objektif berdasarkan standard pelajaran yang dipilih lah. Ini kalau kita buat ladap di sekolah. Okey, kita sedia maklum bahawa objektif pembelajaran adalah sangat-sangat cikgu buat di dalam RPH cikgu. Kita tahu cikgu pun tulis objektif pembelajaran dan kita dapat lihat objektif pembelajaran telah pun termaktub dalam kita punya surat perkeliling. Okey, surat perkeliling Ikhtisas Bilangan 3/1999 yang menyatakan bahawa rancangan pelajaran harian, iaitu rancangan pelajaran harian merupakan terjemahan rancangan pelajaran tahunan yang mengandungi sekurang-kurangnya maklumat seperti objektif, cara bagaimana nak mencapai objektif iaitu aktiviti, dan kenyataan sejauh mana objektif itu tercapai. So di sini objektif, cara mencapai objektif dan sejauh mana objektif itu tercapai adalah merujuk kepada kita punya refleksi. Okey. So kita ingat kembalilah tadi seperti yang doktor cakap tadi, guru sebagai perancang. So apabila guru sebagai perancang, kita melihat kepada kita punya SKPM G2 standard 4 kita iaitu 4.1 ini. Okey, bila cikgu melihat kepada 4.1 ini adalah guru merancang pelaksanaan PDPC menyediakan RPH yang mengandungi objektif yang boleh diukur. Okey, kita angkat di situ adalah objektif yang boleh diukur dan aktiviti pembelajaran yang sesuai. Okey, maksudnya yang boleh diukur adalah kita tahu bagaimana objektif yang kita tulis itu bukanlah satu objektif yang umum, tetapi dia agak spesifik di mana cikgu boleh ukur dan mengikut keupayaan. Kita melihat kepada tahap kualitinya, dia adalah melihat kepada aras keupayaan murid. Bagaimana RPH yang disediakan itu adalah mengikut peruntukan masa yang ditetapkan. Cikgu tulis satu RPH dalam tempoh cikgu mengajar 1 jam, adakah RPH itu menggambarkan penulisan ataupun aktiviti yang kita jalankan untuk 1 jam, ataupun kita buat satu RPH yang aktivitinya cuma nombor 1 saja tetapi masa yang kita mengajar 1 jam, adakah dia mengikut peruntukan masa yang ditetapkan dengan aktiviti tersebut? Di situ kita cuba lihat kembalilah. Okey, yang ketiga kita melihat kepada tahap kualitinya adalah mematuhi kurikulum dan arahan yang berpapasan. Ini biasanya kita melihat kepada kita punya SKP kita di situ. Okey, ikut pada ini. Okey, objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran ialah apa yang murid akan belajar. Ini kita sedia maklum bahawa guru-guru sangat pakar dekat sinilah dalam menuliskan objektif pembelajaran. Okey, kalau kita melihat kepada model penulisan objektif pembelajaran, kita ada banyak model dekat sini. Kita akan tunjuk dekat cikgu berbagai-bagai model, tapi yang pastinya objektif yang cikgu tulis itu adalah objektif yang boleh diukur. Cikgu pakai model apa sekalipun, objektif yang cikgu tulis yang di akhirnya adalah untuk mencapai matlamat, yang mencapai hala tuju kita mengajar di kelas 1, objektif yang kita boleh ukur yang kita nak capai pada hari
hari yang kita mengajar itu. Okey, kalau kita melihat sini ada objektif tingkah laku dan juga objektif kognitif lah. Ada dua model pencapaian instructional di dalam penulisan objektif ini. Okey, ini contoh lah, kalau cikgu boleh lihat lah, ini contoh objektif tingkah laku mega ini ditulis pencapaian adalah selesaikan dengan situasi dan juga kriteria. Dalam masa 3 minit, murid akan menyelesaikan 3 daripada 10 soalan pendarapan seperti 5 darab 4. Ini contoh untuk melihatkan okey, bagaimana objektif. Kalau cikgu tulis saja objektif macam ni, cikgu akan melihat di mana dia boleh diukur, di mana keupayaannya. Okey, bila kita melihat menyelesaikan 9 daripada 10, maksudnya keupayaan murid itu telah dibezakan. Mungkin ada murid yang agak bijak, okey boleh menyelesaikan 10/10, tapi ada murid yang agak berapa kurang sedikit, dia akan dapat selesaikan 9 daripada 10. Itulah kita kata perbezaan aras keupayaan yang kita bezakan untuk kita memberi hak kepada murid itu untuk mencapai objektif pada hari berkenaan. Okey, next adalah, ini adalah objektif tingkah laku. Yang ini pula adalah objektif konektif umum dan spesifik. Okey, objektif umum adalah selesaikan, contoh spesifik atau hasilnya adalah mentafsir dan menerang ataupun mengira lah. Kat sini kita lihat, okey, murid dapat menyelesaikan soalan pendarapan mudah, iaitu dengan boleh mendefinisikan makna pendarapan menggunakan perkataan sendiri dan boleh menyelesaikan masalah 5 darab 4. Ini adalah satu contoh lah. Okey, kepada sebentar tadi objektif tingkah laku, dan ini juga yang kedua ini adalah objektif konektif. Okey. Okey, ini adalah penulisan objektif yang baiklah. Ada 4 bahagian iaitu A, B, C dan D. Okey, bila kita kata penulisan objektif ini, yang first biasanya dia adalah melibatkan audien. Okey, yang kedua adalah tingkah laku, yang ketiga syarat, yang keempat adalah dia punya degree ataupun standard ataupun dia punya aras lah dekat situ. Okey, dia ada macam-macam lagi. Okey, ini audien. Audien itu kita merujuk kepada behavior. Okey, audien adalah biasanya kita ada audien, kita ada behavior, condition dan degree dekat situ yang kita pecahkan tadi. Okey, audien itu kita biasanya merujuk kepada murid lah, atau lebih spesifiknya tulis sebagai murid sains tahun 3. Tapi biasanya kita akan merujuk kepada murid. Kalau cikgu tulis merujuk kepada muridnya, kita tahulah bahawa itu adalah murid yang cikgu rujukkan. Okey, behavior ini adalah tingkah laku, iaitu nadi bagi objektif. Ia mesti boleh diukur, diperhati dan juga mesti spesifik. Okey, apabila kita kata tingkah laku, dia yang kata kerja yang cikgu rasa yang seperti faham, menghargai, mengingat, okey, dan bukan pilihan yang baik atau perlu dielakkan. Maksudnya kata kerja yang cikgu boleh pakai dalam Bloom and Anderson boleh digunakan sebagai rujukan. Kalau kita tahu yang itulah yang piramid itu, okey, cikgu boleh gunakan kata-kata kerja itu dalam cikgu menulis cikgu punya learning objective, itu objektif pembelajaran. Okey, kita next lepas audien, behavior, kita punya situasi, iaitu apa yang akan guru cadangkan. Okey, murid gunakan untuk melengkapkan arahan yang diberi, apakah alatan yang boleh diakses oleh murid seperti kalkulator, peta, nota dan lain-lain. Yang last, yang terakhir adalah kita punya aras lah ataupun kita punya degree. Okey, merujuk pada standard yang murid hendak capai. Okey, contohnya menjawab yang biasa kita lihat lah, yang kita tulis ada bilangan jawapan yang betul lah. Sekurang-kurangnya murid dapat menjawab 7 daripada 10. So kita tahu bahawa kita dah menunjukkan dia punya standard dekat situ. Kita punya aras keupayaan anak murid kita. Okay, this one adalah selepas ini kita akan pergi kepada beberapa contoh lah. Cikgu boleh lihat contoh dan cikgu boleh melihat kembali cikgu punya penulisan objektif yang sebelum ini. Adakah objektif yang cikgu tulis sebelum ini kita tak kata tak betul, kita cuma tambah baik yang cikgu buat yang sedia ada itu supaya dia menjadi lebih cantik, lebih mantap. Okay, dan cikgu boleh dapat SKPM G2 standard 4 4.1 itu dengan markah yang full lah. Kita kata full mark, maksudnya bila orang tidak boleh mempertikaikan penulisan objektif kita yang semestinya kita mengikut kriteria yang telah ditetapkan oleh kita punya standard, kita punya standard lah, quality. Sebagai untuk informasi kepada cikgu-cikgu bahawa di dunia dalam education pun, dekat cikgu pergi negara-negara mana pun, setiap negara ada standard quality educationnya sendirilah. So macam di Malaysia kita punya standard guru-guru kita menggunakan SKPM G2 standard, SKPM G2 yang ada standard 1 sampai standard 5, tapi di PDPC kita pakaikan standard 4. Itu satu Malaysia pakai. Tapi kalau cikgu pergi Finland ke, cikgu pergi UK ke, dia ada standard dia sendiri.
Okey, standard itu maksudnya semua satu negara itu pakai. Kita satu negara di Malaysia ni kita pakai standard yang sama. Okey. Sebab itu standard akan berubah. So maksudnya penulisan objektif, okey, ini adalah satu contoh. Cikgu boleh lihat ini adalah penulisan contoh matematik tahun 6 lah dengan dia ambil standard kandungan dan juga standard pembelajaran. Kalau kita tengok dia punya SP adalah menyelesaikan masalah harian melibatkan simpanan dan pelaburan, tetapi dia punya penulisan objektifnya ada dia ada penulisan objektif yang melibatkan perilaku, situasi dan kriteria, penulisan objektif yang melibatkan umum dan contoh spesifik, dan juga penulisan objektif model ABC lah, audience, behavior, condition dan juga degree. So cikgu boleh lihat di situlah, dan cikgu boleh lihat kembali dekat mana cikgu punya tulisan RPH, di mana yang cikgu biasa buat, yang mana you boleh tambah baik untuk supaya kita punya penulisan objektif itu boleh diukur. Okey, kita dah slide. Okey, ini yang bahasa Inggeris, ni just contoh saja. Saya just pergi. Ni contoh bahasa Inggeris tingkatan 1. Okey, menggunakan 3 juga contoh, iaitu ada 3 contoh kat sini lah. Cikgu boleh tengok semua objektif yang mereka tulis ni, cikgu boleh lihat dia punya, yang kita nak pastikan bahawa objektif ini boleh tak diukur. Ada tak dia punya conditional dia, ada tak situasinya, macam mana tingkah lakunya, kriterianya. Okey, di situ cikgu boleh lihat lah. Okey, next adalah kita tengok this one is, ini adalah sains lah. Ini adalah sains tingkatan 1 dengan standard pembelajarannya 6.2.1 dengan 6.2.2 lah, kat situ lah campuran kandungan dia punya standard kandungan. Okey. Okay, kalau cikgu tengok yang ini yang biasa kita cakap lah. Okey, yang biasa kita cakap kalau kita nak tulis kita punya objektif, kita kata setiap objektif harus mempunyai ciri-ciri SMART. Ini yang biasa, yang sangat-sangat familiar, yang sangat-sangat cikgu-cikgu sangat guna pakai lah. SMART, tak ada yang salahnya cikgu . So SMART maksudnya S itu adalah spesifik lah, M itu adalah boleh diurus ataupun boleh diukur, A itu boleh dicapai, okey, R itu adalah relevan, hubung kait, dan T itu adalah terikat dengan masa. Okey, ini yang biasa yang kita sedia maklum, cikgu biasa gunalah, dan kita juga memberi pandangan dan juga cadangan-cadangan lain di mana cikgu boleh guna pakai kepada penulisan objektif. Okey, kita pergi kepada kriteria kejayaan. Yang ini Puan Suria boleh sambung? Baik, kriteria kejayaan ialah kalau mengikut slide ini ialah bagaimana murid menunjukkan bukti mereka telah belajar. Tapi apa yang saya nak ringkaskan di sini ialah kriteria kejayaan ialah skill-skill kecil yang kita murid perlu kuasai untuk mencapai objektif. Jadi maknanya contohnya tadi dalam matematik murid harus dapat menjawab 5 hingga 6 soalan darab kalau tak silap saya. Jadi kriteria kejayaan ialah skill-skill kecil ke arah bagaimana mereka dapat menyelesaikan operasi darab itu tadi. Saya harap itu jelas ya. Ini berkaitan dengan kriteria kejayaan. Jadi kita perlu ingat kriteria kejayaan bukanlah aktiviti yang kita buat. Contohnya dalam murid nak menyelesaikan masalah matematik tadi, kita kata mereka harus lakukan secara berkumpulan. Itu bukan kriteria kejayaan. Itu adalah aktiviti yang mereka lakukan untuk mencapai objektif. Jadi kriteria kejayaan ialah skill-skill kecil yang murid harus kuasai apabila mereka ingin mencapai objektif pembelajaran pada hari tersebut. Okey, Wan. Okey, bila cikgu lihat di sini ya, cikgu dapat melihat bahawa di sini kita tunjukkan kriteria kejayaan asas. Okey, kriteria kejayaan yang efektif lah.
iaitu mesti berkait rapat dengan objektif pembelajaran, tapi dia bukan objektif pembelajaran ya, macam Puan Suria kata, dia ada skill-skill kecil. Sebab kita tahu ada setengah itu dia susah untuk membezakan antara objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. So di sini kita cuba jelaskan dekat cikgu apa itu objektif pembelajaran, apa itu kriteria kejayaan. Okey, sebab kita tak nak ada yang tulis objektif pembelajaran, bila dia tulis kriteria kejayaan, dia mengangkat balik objektif pembelajaran itu sebagai kriteria kejayaan dia. Okey, maksudnya dia tulis double tak kat situ. So sepatutnya dia bukan. Kriteria kejayaan adalah skill-skill yang nak capai kepada objektif. Okey, so yang pertama dia mesti berkait rapat dengan objektif pembelajaran, mesti spesifik kepada aktiviti, okey, merupakan sokongan dan berfokus kepada pelajar semasa terlibat dalam aktiviti dan digunakan sebagai asas maklum balas kendiri atau kepada rakan sebaya. Okey, ini yang kriteria kejayaan yang efektif lah. Okey. Okey, mengapa kriteria kejayaan ini penting ya? Yang pertama adalah dia untuk menambah baik kefahaman murid, di mana setiap kriteria kejayaan apabila kita mengajar di hadapan, murid kita akan tahu di mana kriteria kejayaan pertama saya dah capai ke belum? Saya dah jelas ke belum apa yang sepatutnya saya capai nombor 1 ini? Yang kedua, saya dah lepas ke belum? Yang ketiga, ini kriteria kejayaan. Kriteria kejayaan sebenarnya dia adalah untuk check, iaitu pelajar itu untuk check dirinya sama ada dia dah lepas ke tak skill-skill ini, supaya cikgu dapat mengenal pasti bahawa objektif yang cikgu buat pada hari itu murid itu mencapai lah. Maksudnya hala tuju kita pada hari itu murid itu capai dengan dia dah menguasai keempat ataupun ketiga kriteria kejayaan itu. Okey, mengapa dia penting? Cikgu boleh lihat di sini dia menambah baik kefahaman murid, memperdaya atau empower kita punya murid, menggalakkan pembelajaran kendiri, murid dapat memberi maklum balas yang tepat, murid bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri. Yang terakhir itu adalah sangat pentinglah, bahawa murid itu sepatutnya bertanggungjawab terhadap pembelajaran dia pada hari tersebut. Okey. Okey, ini cikgu kita lihat ya contoh penulisan kriteria kejayaan lah. Cikgu boleh tengok yang ada ni objektif pembelajaran menyelesaikan persamaan linear serentak dengan kaedah metrik. Okey, kita lihat, kita fokuskan kepada kita punya kriteria kejayaan yang diberikan murid dapat. Okey, maksudnya kriteria kejayaan dalam RPH kita akan tulis, kita akan highlightkan sebagai murid dapat. Tapi bila cikgu paparkan kriteria kejayaan ini di papan putih, di papan hitam, cikgu kena tulis untuk berkongsi, iaitu saya dapat lah, maksudnya pelajar itu dapat, dia yang akan baca. So di dalam kita punya RPH kita tulis murid dapat lah. Murid dapat menulis persamaan linear serentak dalam bentuk metrik. Okey, mencari metrik songsang menggunakan formula, mencari hasil darab antara dua metrik, menentukan nilai-nilai pemboleh ubah pada persamaan linear yang diberikan. Okey, ini adalah kriteria kejayaan dia lah yang perlu dicapai dalam menyelesaikan masalah linear serentak dengan kaedah metrik. Itu kriteria kejayaan. Dalam aktiviti, mungkin aktivitinya cikgu tulis dalam dia buat aktiviti berkumpulan ke, ataupun dia buat aktiviti secara pair ke, itu bahagian aktiviti. Tetapi kriteria kejayaan ini adalah satu skill lah, skill-skill bagi cikgu untuk mencapai objektif pembelajaran pada hari tersebut. Okey. Ini satu lagi contoh lah, okey, iaitu hasil pembelajaran dia adalah menjelaskan dengan contoh proses pengoksidan dan penurunan dari segi pemindahan elektron. Okey, kita nak fokus pada kita punya kriteria kejayaan ini. Okey, murid dapat mengenal ejen pengoksidan. Ini apa yang murid kena capai, kriteria kejayaan dia. Pada pembelajaran pada hari tersebut ada 1, 2, 3, 4, 5 kriteria yang perlu murid capai lah. Okey, Puan Suria ada yang tambah apa-apa tak tentang kriteria kejayaan? Ada soalan tak daripada cikgu guru-guru tentang pembentukan ataupun pembinaan objektif pembelajaran dan penulisan kriteria kejayaan? Kita tak nak pergi jauh, takut nanti cikgu sebab ini yang kita nak fokus dulu. Saya bagi contoh sebab saya baru buat pembetulan untuk ada satu sekolah berkenaan dengan kriteria kejayaan untuk subjek ekonomi bagi tingkatan 5. Jadi contoh objektif dia ialah murid akan dapat menyenaraikan 4 jenis sekatan perdagangan antarabangsa. Lebih kurang macam itulah kalau saya tak silap. Maknanya di akhir pelajaran murid akan dapat
menyenaraikan 4 jenis menjelaskan 4 jenis sekatan perdagangan antarabangsa. Jadi kriteria kejayaan dia ialah dalam dia nak menghuraikan 4 jenis sekatan perdagangan itu, pertama dia mesti tahu apa itu perdagangan antarabangsa. Yang kedua, apa itu sekatan perdagangan antarabangsa. Dia juga murid juga mesti tahu apa itu ciri-ciri perdagangan antarabangsa. Barulah dia boleh menjawab jenis-jenis perdagangan antarabangsa. Saya harap penerangan itu jelas. Kita buka kepada pertanyaan guru-guru. Macam mana Pak Rozita? Jelas tak objektif pelajaran dan kriteria kejayaan? Kalau contoh dalam bahasa Melayu pula, kalau contohnya kita hari ini kita nak ajar karangan. So kita kata di akhir pelajaran murid akan dapat menghasilkan 5 perenggan karangan lengkap. Jadi mungkin kriteria kejayaan dia ialah murid perlu tahu membentuk perenggan pendahuluan, mesti murid kena tahu membentuk perenggan penutup, perenggan isi. Murid kena tahu ayat tunggal, apa itu ayat tunggal, apa itu ayat majmuk. Sebab akhirnya murid akan dapat membentuk satu karangan lengkap. Lebih kurang seperti itulah. So kalau kita rasa tak ada, kita andaikan tak ada soalan daripada guru-guru, so kita andaikan cikgu-cikgu semua faham. Okey. So kita andaikan cikgu faham lah. Okey, so kita akan teruskan kepada mana Tugasan. Okey, tak boleh gerak lah. InsyaAllah. Tugasan Tak, saya punya ni tak boleh gerak PowerPoint. Kalau cikgu-cikgu ada soalan, boleh juga type pada chat tu, kita boleh lihat dan respons. Mungkin Kak Aini ada nak tambah? Kak Aini? Saya tak perasan Kak Aini. Cuma mungkin kita perlu recap lah kan, bila kita bercakap tentang soal sekolah, sama ada sekolah TS25 atau sekolah biasa yang belum digolongkan dalam TS25, ada 2 dokumen penting yang perlu kita lihat atau kita jadikan sumber rujukan, iaitu dokumen kita tadi, bilangan 31999 itu yang mengatakan ada 4 perkara yang kita perlu ada, dan antara 4 perkara itu adalah objektif dan tambahan daripada 4 perkara tu kalau sekolah TS25 adalah kriteria kejayaan. Oleh kerana itulah kita RE, sama ada RE ke MP, kita cubalah menekankan kepentingan. Puan Nuraini, suara you perlahan sangat. Kuat sikit boleh? Oh, perlahan sangat. Okey. Sekarang? Okey. Cantik kan? Okey. Okey, saya nak cuba nak nyatakan bahawa bila kita golong dalam sekolah TS25, kriteria kejayaan itulah yang tambahan kepada 4 perkara dalam SPI bilangan 31999 tu. Maka kita kena jelas. Kalau tak jelas, sebab itu kita asyik tanya ada soalan tak, sebab kita lihat apabila pengetua dan penolong kanan menjalankan tugasan modul 3 ni, kita kan lihat kepada RPH, banyak RPH kita tengok misconception of this criteria kejayaan. Misconception itu adalah yang menganggap kriteria kejayaan itu adalah penulisan semula OP, itu objektif penulisan. Ada juga yang melihat kriteria kejayaan itu sebagai assessment. Jadi mereka nak lihat itu. Yang lagi satu yang agak membimbangkan adalah kehendak TS25 adalah kriteria kejayaan itu perlu dipamerkan dan dibincang bersama murid-murid. Jadi kalau dipamerkan, kita tak nak perkara yang salah dipamerkan. Lepas tu kita ulang-ulang kita tanya tujuan diletakkan kriteria kejayaan itu bukan untuk test guru. Tujuannya adalah untuk memaklumkan
bahawa perkara ni lah kita nak belajar. Kita maklum pada murid, kita kongsi dengan murid. Jadi mereka ada ownership kepada apa yang mereka belajar. Kita kata sekarang the new trend, bukan new trend lah, kita yang terlambat sebenarnya. Trend sebenarnya adalah murid perlu bertanggungjawab kepada pembelajaran dia kendiri. Itu disebutkan pembelajaran kendiri. Lepas tu kita nak wawarkan, hari ni kita nak belajar ni. Jadi bila dia keluar dari kelas, kan tanya hari ni belajar apa, dia consciously tahu bahawa dia itulah perkara-perkara yang dia sedang atau sudah belajar tadi. Jadi kalau kita lihat kepada kehendak SKPMG itu, kita perlu memenuhi beberapa perkara. Dalam SKPMG itu, bila kita bercakap tentang objektif pembelajaran, walaupun panjang ribuan cakap tadi itu, sedikit je yang kita perlu ingat. The keyword adalah something that is behavioral and measurable. Maksudnya tingkah laku yang boleh diukur. Apa yang boleh diukur? Tingkah laku kalau macam memahami tak boleh ukur. Maka kita kata berfikir kita tak boleh ukur. Tingkah laku juga tetapi tak boleh diukur. Jadi kita nak behavioral objective that is measurable. So kita kata, contoh kita gunakan kata-kata seperti menyenaraikan, lagi apa? Apa lagi tu dia kat dia macam blur sikit. Okay. Menjelaskan, menyenaraikan, menulis 5 perenggan, perkara macam tu. Itu adalah behavioral objektif lah. Dan lagi satu kehendak SKPMG SKPMG 2 Standard 4 adalah differentiation, sebab nanti yang akan beri markah adalah Puan Rosita dan Puan Rosita SLT dan MLT yang akan beri markah penilaian, bukan saya selalu suka ulang-ulang, bukannya SIC plus pun. Bila kita bagi tahap kualiti 4 tu, inilah kriteria yang kita perlu penuhi, bahawa dia mestilah selain tadi boleh diukur, dia mestilah sesuatu yang ada elemen differentiation, pembelajaran terbeza kelihatan di dalam perancangan, di dalam guru sebagai perancang itu, di mana bila dia boleh ada, kalau kita lihat banyak contoh Ridwan bagi tadi, penggunaan istilah sekurang-kurangnya, at least boleh menjawab, boleh menyelesaikan sekurang-kurangnya 4 soalan matematik menggunakan operasi apa, should be able to write at least 5 paragraph, kalau kelas pandai, or at least 3 out of 4, maksudnya ada elemen terbeza, paling lemah 3, paling pandai 7. Itu adalah elemen. So memenuhi kedua-duanya, barulah cikgu tu kita akan bagi kualiti 4 dalam SKPMG 2 Standard 4 itu. Tetapi apabila kita pamerkan kriteria kejayaan yang dan dalam kriteria kejayaan itu kita lihat ramai yang tanya, kena letak number ke kat situ, kena letak 3/4. Kita kata tak kena letak pun, sebab kita kena tahu bahawa itu adalah seperti Surya kata tadi, the small skills, pengetahuan atau kemahiran kecil untuk capai kepada objektif pembelajaran. Dan objektif pembelajaran itu tak boleh lari daripada kehendak di SKP, iaitu standard kandungan. Dia kena apa ada dalam standard. That's why kita kena, dan walaupun kita kata ambil the minimum, kita kena ingat pula bahawa sekarang kita bercakap pasal PBD. Bila kita bercakap PBD, bahawa kita perlu memikirkan tahap pencapaian minima yang perlu murid kuasai sebelum keluar dari kelas tu. So dalam aktiviti kita akan cuba cari apakah aktiviti yang kita perlu buat untuk memastikan murid-murid kita dapat mencapai tahap minima, the minimum level. Minimum level adalah bukan 1 ya. Minimum level dia adalah 3 kan? Yep. Kita kata sebenarnya cara kita buat ni kita pun tak menepati kriteria. Dia kata bila kita presentation cannot be more than 15 minutes. Tapi nampaknya kita presentation sebab tak ada interaktif langsung. So kita ni nak menggunakan apa yang ada dalam new normal ini, jadi kita perlu kepada interaksi dan respon daripada cikgu-cikgu supaya kita memberi maklumat yang perlu, yang sebenarnya diperlukan oleh kawan-kawan kita di sekolah. Bukan kita syok sendiri cakap macam gini. So saya nak berhenti kat sini lah. Saya tak nak don't walk my talk kan. Gitu. Saya sudah boleh kepada Ridwan. Okey. Sekejap saya nak tengok slide balik. Okey, so cikgu, so maksudnya dekat sini yang paling penting, cikgu dah sudah maklum bahawa kita punya penulisan, boleh dengar ke suara saya? Saya tak dengar. Boleh. Okey, kepada objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan ini betul-betul cikgu kena betul-betul hadam, betul-betul, dan cikgu kena faham betul-betul, dan cikgu kena
Sebab kita dah buat dah benda ni, cuma kita nak tambah baik. Puan Rosita pun ada cakap bahawa ada panitia bidang-bidang yang dah buat menulis pada kriteria kejayaan. That's good lah, maksudnya you dah melangkah satu langkah ke hadapan, cuma kita nak tambah baik bahawa penulisan kriteria kejayaan yang cikgu-cikgu tulis untuk mata pelajaran cikgu itu adalah penulisan kriteria kejayaan yang betul lah, yang membantu anak-anak murid kita untuk dia membuat semakan, iaitu untuk dia pembelajaran secara kendiri dia nanti. Okey, so selepas ini semua bidang, semua mata pelajaran, semua guru di SMK Seri Permaisuri kenalah menulis kepada objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan di dalam RPH. Okey, mungkinlah cikgu-cikgu bidang-bidang boleh buat PLC antara panitia untuk orang kata menambah baik kita punya kompetensi dalam meningkatkan pengetahuan kita, kemahiran kita dalam penulisan objektif dan juga kriteria kejayaan yang betul lah. Okey, so ni tugasan tak adalah maksudnya. Okey, so rumusannya bagi di bahagian ini adalah penulisan objektif pelajaran dan kriteria kejayaan betul adalah pentinglah untuk membantu murid menguasai fokus proses PDP pada hari tersebut, macam Puan Nurani kata, Pak Surya dah berkongsi tadi dengan Puan Nurani. So di situ OBKK, kita panggil OBKK cikgu, kalau orang tanya apa itu OBKK, OBKK itu objektif, OPKK itu adalah objektif pelajaran kriteria kejayaan. Okey, kita pergi yang 3.7. Saya masuk terus pada 3.7. Ini adalah untuk penghasilan kepada rancangan pelajaran harian RPH. Okey, dalam masa rancangan pengajaran ini pun saya akan masuklah sedikit apa itu gaya pelajaran dan juga selebihnya. Okey, bagi objektif bagi modul ini adalah membangunkan satu rancangan pengajaran yang berasaskan PAK 21. Bila kita cakap PAK 21 ni, cikgu sudah maklumlah bahawa PAK 21 itu adalah 4K 1N 4C 1D lah dekat situ. Okey. Bagi kriteria kejayaan bagi modul ini adalah dia merancang dan menulis rancangan pengajaran harian RPH berdasarkan OP dan KK, iaitu objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Yang kedua, membentangkan dan memberi justifikasi terhadap RPH yang dirancang. Yang nombor dua tu, yang membentang dan memberi justifikasi tu nanti boleh di antara panitia untuk menyelesaikan lah. Okey, ini adalah maklumat asas. Dalam penulisan RPH kita sudah maklum bahawa dalam maklumat asas ini kita ada mata pelajaran ni biasalah, cikgu dah biasa buat, dan kita juga ada dekat situ kita lihat ini just saja cadangan saja ya. Okey, kita juga ada aspirasi murid, itu dari segi pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran berbahasa, etika dan kerohanian dan juga identiti nasional. Kita ada perkara yang penting di sini iaitu objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Ini adalah perkara asas dalam kriteria RPH. Di samping itu kita ada kata atau pendaran kata umum dan juga bahan bantu belajar ataupun sumber. Penerangi nak bantu tak kat sini? Kasu? Sebenarnya bentuk ini tidak spesifik lah, tidak seperti ini. Maknanya panitia boleh berbincang untuk menetapkan macam mana bentuk RPH kita. Itu yang penting. Maknanya setiap panitia harus selaras RPH-nya. Kita pun tak nak kata ada satu format yang kita nak prescribe, sebab kita tahu punca kuasa adalah daripada mesyuarat kurikulum sekolah kan, kemudian dipanjangkan kepada mesyuarat panitia. Cuma kita nak sebutlah, kita lihat cantik macam-macam RPH yang kita terima, tetapi bila kita terlampau banyak perkara yang kita senarai kat situ, dan RPH ini akan, especially bila kita sekolah TS25 yang akan datang melawat di sekolah dan akan tengok kita punya RPH ni, kalau bukan Nazir, most probably IPG. Cuma bila berlaku perkara begitu, doktor kan boleh confirm perkara ni pun, bila perkara ni berlaku, kita ada banyak, the minute kita boleh tulis bahawa contoh ada sekolah dia tulis kod standard pembelajaran itu cuma kod sahaja, dia tidak senaraikan. Kita tak boleh kata benda itu salah, benda itu betul. Mungkin cikgu tu dia hafal semua kod dia, 2.2 maksudnya apa, 3.1 maksudnya apa. Kalau tak, kalau setakat tulis kod, maksudnya mestilah kena bawa di SKP itu berserta dengan ERPH ataupun RPH kita. Apabila kita ada lagi satu tentang contoh di aspirasi murid itu, kita ada kemahiran berfikir dan seterusnya lah macam-macam. Dan bila dah banyak, biasanya kita akan tik.
yang kita nak highlight di sini adalah bila kita tick, kita kena responsible lah kepada apa yang kita tick, kerana yang datang tu akan tanya kat mana ni, contoh kita kata kemahiran memimpin, aktiviti mana yang menunjukkan kemahiran memimpin, so kita boleh offhand beritahu aktiviti mana yang menggambarkan identiti nasional contohnya. So the fact that you have it there, you kena responsible untuk boleh tunjuk dia ada di mana. Tapi kita tak kata jangan buat dan kita tak kata buat. So balik kepada sekolah, itu adalah hak mutlak sekolah untuk decide nak ada ke tak nak ada. Balik kepada mungkin sekolah nak refer balik ke apa kehendak SPI bilangan 3 tadi dengan kehendak SKPM G2 Standard 4. Itulah kita nak highlight sebenarnya. Okey, saya serah balik. Okay, thank you. Okay, itu adalah maklumat asas lah kalau kita lihat, dan kita sedia maklum bahawa cikgu-cikgu pun ada buatlah RPH, mungkin ada berbagai-bagai RPH ataupun satu RPH di SMK Supansuri. So mungkin selepas ini boleh diputuskanlah dalam mesyuarat kurikulum bagaimana RPH untuk SMK Permaisuri agar selaras dengan kehendak yang ditetapkan dalam mesyuarat kurikulum lah, kerana dia tidak ada orang kata apa template yang orang kata satu Malaysia pakaian, no. Dia terpulang kepada sekolah masing-masing di mana sebagai ketua jabatan iaitu pengetua dan juga barisan SLT akan bermusyawarah dalam kurikulum dan menetapkanlah sama-sama ketua bidang dan yang lain-lain. Okey, itu yang maklumat asas. Yang kedua, kita akan melihat kepada kita punya aktiviti lah. Okey, kita akan melihat kepada aktiviti kita di mana dalam penulisan aktiviti kita sudah maklum bahawa kita ada starter aktiviti iaitu induksi. Kalau dulu-dulu kita sebut set induksi lah. Dan kita ada aktiviti utama dan juga kita ada aktiviti penutup lah di akhirnya. Okey, apa yang perlu ada dekat dalam setiap aktiviti starter aktiviti utama dan juga penutup. Kita panggil ni 3-part lesson. Betul kan Puan Noaini? Okay. So bila orang-orang tanya cikgu buat tak RPH 3-part lesson, maksudnya inilah dia. Iaitu you ada starter, you ada main activity, you ada penutup. Okay, dalam starter, dalam induksi lah kita bagi starter ini ialah satu aktiviti yang kita kata untuk menarik minat murid. Okey, memaklumkan kepada murid tentang OP dan KK. Okey, satu kita tulis kat sini. Cikgu kena berkongsi dengan murid-murid kita tentang objektif pembelajaran hari ini dan juga kriteria kejayaan untuk yang mereka perlu capai. Dan cikgu tulis dan cikgu paparkan di hadapan, okey, papan putih, papan hitam tu cikgu tulis atas tu, cikgu kena kongsi dengan mereka. Okey, di samping itu di satu juga kita adalah untuk merangsang ingatan dan terhadap pembelajaran terdahulu. Kalau kita lihat di sini adalah bahagian set induksi. Kita dapat lihat, okey, untuk menarik perhatian. Okey, yang kedua adalah untuk mewujudkan motivasi. Berkaitan kognitif, iaitu mengaitkan dengan pengalaman lepas, pengalaman baru dan juga mensyukurlah untuk menyatakan hak tugas, okey, siri soalan dan berkaitan lah. Dekat situ yang melibatkan dengan set induksi. Yang kedua, kita akan lihat kepada aktiviti utama. Aktiviti yang cikgu akan buat selepas set induksi inilah dalam cikgu merancang dalam aktiviti itu, okey, dia adalah penerangan kandungan pembelajaran. Contoh dan tunjuk ajar. Okey, peluang untuk membuat latihan, bimbingan maklum balas, berbagai gaya pembelajaran. Okey, berbagai gaya pembelajaran ya cikgu yang cikgu masukkan di sini kerana kita sedia maklum bahawa anak-anak murid kita gaya pembelajarannya, diorang punya interestnya berbeza-beza, diorang punya minatnya yang berbeza-beza. So cikgu dalam memberi aktiviti di sini, cikgu kena orang kata kena ambil peduli tentang itu. Okey, kena ambil tahu, semua cikgu kena tahu kerana dia anak murid cikgu, kita tidak boleh menidakkanlah anak murid kita di dalam kelas itu. Mungkin ada pelajar kita yang minat kepada orang kata yang visual punya kan, dia melihat kepada visual, so mungkin dia punya aktiviti lebih kepada itulah. Mungkin yang suka kepada kinestetik punya gaya pembelajaran, so mungkin ada aktiviti yang melibatkan gaya kinestetik kepada murid-murid ini. So cikgu sedia maklum kerana cikgu yang mengenali anak-anak murid cikgu dalam kelas lah. Okey. Boleh ya, boleh. tambah sikit? Boleh tambah Kak. Macam ni, kalau untuk for the English teachers, kita biasa kita panggil choice board kan. Bila kita buat aktiviti, kita selalu letak choice board. Contohnya, apabila kita nak bagi murid buat satu presentation, kita letak choices. Mungkin dia nak buat melalui dia nak nyanyi satu lagu, dia nak baca poem, dia nak buat short sketches. Itu maksudnya kita beri dia peluang untuk
dia ada choice buat choice. Sama seperti sekarang ni, dalam norma baru kita tak boleh dah tengok budak buat sketches, tapi sebenarnya kita dalam menggunakan online ni, maksudnya apabila kita beri budak tugasan, dia ada choices untuk apa, bagaimana dia nak hantar balik tugasan kat kita. Macam kata sekarang ada yang nak baca saja, ada yang nak hantar video clip, ada yang nak hantar voice recording. Maksud dia ada choices di situ. Itu kalau untuk English kita biasa perkara tu. Okey. Itu je. Okey, itu lagi cikgu akan lihat. Terima kasih Warani, kita boleh tambah lagi ya. Okey, di situ juga di bahagian aktiviti utama juga kita akan melihat pada cabaran yang bersesuaian untuk semua murid lah. Mungkin dalam memberi aktiviti ini, dalam cikgu merancang aktiviti ini, mungkin ada soalan-soalan yang orang kata terlibat, kemahiran secara tinggi akan dilontarkan, akan diberikan kepada murid-murid yang berkesesuaian ya. Okey, melihat cikgu tahu arah keupayaan mereka bagaimana. Okey, di sini juga ada peluang untuk belajar secara kolaboratif dan juga pentaksiran untuk pembelajaran. Okey, assessment for learning akan berlaku lah. So cikgu tahu bahawa kita punya pentaksiran, bila kita kata pasal pentaksiran, kita akan tahu bahawa pentaksiran ini akan berlaku sewaktu sepanjang PDP kita daripada cikgu langkah je kaki ke dalam kelas, pentaksiran akan mula berlaku kepada anak murid kita. Daripada starter activity kepada main activity dan juga kepada penutup activity. Okey, pentaksiran boleh berlaku sepanjang PDPC itu berlangsung. Okey, so yang ini kita sedia maklum bahawa aktiviti utama, aktiviti utama selepas tadi starter aktiviti mengenai 3 komponen utama, iaitu penyampaian dan juga isi kandungan pengajaran, apa yang cikgu nak sampaikan, praktis. Okey, mungkin dari segi aktiviti yang mereka buat, yang mereka lakukan, mungkin ada apa dari segi peneraman kumpulan ataupun gallery walk, apa sajalah, and then penyimakan dan pemahaman. Okey, bila pembintangan dan juga soal jawab dibuat di sini. Okey. Ini contohlah pendekatan pengajaran lah. Saya bagi sedikit contoh dekat sini, pendekatan pengajaran yang boleh cikgu laksanakan, iaitu berfokus pada perubahan dalam konektif. Okey, mencetus murid berfikir. Kita nak mencetus murid berfikir. Ada macam-macam contoh pembelajaran dekat sini. Mungkin cikgu sedia maklum ataupun cikgu boleh selepas ini boleh Google lah. Kita nak lihat apa itu pembelajaran inquiry. Okey, ada berbagai-bagai yang dipaparkan di skrin cikgu, cikgu boleh lihat. Kita ada pembelajaran konseptual. Okey, kita ada pembelajaran berasaskan projek, mastery, pembelajaran pembezaan, pelajaran berasaskan masalah. Berbagai-bagai pembelajaran yang boleh cikgu gunakan pakai untuk pendekatan pengajaran cikgu untuk mencetus kepada murid berfikir. Okey, inilah bagaimana otak kita berfungsi. Okey, bila kita bagi contohnya, kita bagi aktiviti yang melibatkan pembelajaran berasaskan masalah. So murid itu akan berfikirlah, dia akan mencari sehingga benda itu dapat diselesaikan dengan mengikut step ataupun langkah-langkah yang telah cikgu terangkan dan apa yang dikendaki oleh cikgu dan apa matlamat objektif pada hari berkenaan. Ada penuh ini ke Pak Surya nak tambah tak di sini? Ada Saya tak nak tambah dah, saya tunggu kuat ada cikgu-cikgu yang nak tambah. Kalau cikgu-cikgu nak tambah ke nak tanya boleh. Okey, so ini ada contoh. Yang seterusnya adalah tiga gaya pembelajaran. Kita cakap gaya pembelajaran. Apa itu gaya pembelajaran kan? Okey, kita ada 3 gaya pembelajaran lah yang cikgu sedia maklum, iaitu visual, kita ada kinestetik, okey, auditory. Okey, visual ini pada belajar melalui penglihatan. Okey, kita ada pelajar yang disuka kepada visual. Dan kita juga ada pelajar yang suka kepada kinestetik, iaitu belajar melalui pergerakan atau persentuhan. Atau kita ada auditory, pelajar kita yang belajar melalui pendengaran. Okey, so kita panggil VAK lah dekat situ. So dekat sini, cikgu sedia maklum bahawa pelajar cikgu, bila cikgu nak merancang aktiviti dalam kelas atau apa saja cikgu nak buat pada aktiviti utama, cikgu kena ambil tahu bagaimana gaya pembelajaran kepada anak-anak murid kita lah. Mungkin ada kumpulan yang berada di hadapan ini, gaya pembelajaran dia lebih kepada visual. Mungkin yang di belakang itu lebih kepada kinestetik. So di situ yang macam Puan Raini kata, dia bagi choice box, ada pilihan. Lepas tu murid pun ada pilihan untuk memilih aktiviti apabila untuk mereka selesaikan. Okey, itu yang melibatkan dengan gaya pembelajaran lah. Okey, bila cikgu nak buat penulisan kepada penulisan aktiviti utama, kerana kita sedia maklum bahawa pelajar-pelajar kita. Ridwan, boleh tanya tak? Kalau kita masuk pada konsep multiple intelligence tu? Multiple intelligence tu? Maknanya
keupayaan pelbagai untuk belajar. Oh yang Boleh dikira dari segi gaya pembelajaran. yang itu saya tak, sebab saya tak masuk dia punya apa nama dia ni, PowerPoint dia. Okey. Sebab itu dia, Tak apa, cuma dari segi gaya tu kan kita boleh juga masuk yang konsep itu kan. Ya, Yang mana boleh. keupayaan pelajar Mm-mm. apa kelebihan dia yang mana yang dia lebih terjurus lah betul. kan. So kita kita minta juga kepada penolong kanan, pengetua dan juga penolong kanan untuk tambah jugalah dekat sini, sebab mereka juga telah mengikuti kursus. Sebab saya ambil yang beberapa modul saja untuk saya berkongsi, dan saya mohon juga pada pengetua dan penolong kanan berkongsi kepada satu modul yang saya tak sempat masuk tu lah. Okey. Next, selepas 3 gaya pembelajaran ini, cikgu sedia maklum, dan juga kita juga berakhir dengan aktiviti penutup lah. Okey, aktiviti penutup ini contohnya guru bertanya murid tentang pembelajaran mereka. Okey, ini contoh lah mesti merujuk ataupun dikaitkan dengan objektif pembelajaran, di mana bila di akhir PDPC cikgu akan rujuk balik bahawa cikgu punya objektif pembelajaran pada hari ini telah tercapai dengan murid-murid telah lengkap dengan kriteria kejayaan itu. Maksudnya kita dah tik bahawa kriteria kejayaan ini, kalau saya lah biasanya saya akan tik bahawa kriteria kejayaan ini telah pun saya capai daripada statement daripada saya awal masuk starter aktiviti sehinggalah berakhirnya. Okey. Dan seterusnya adalah memberitahu guru apa yang perlu diajar semula. Di sini pun adalah untuk melihat kembali bahawa kita nak melihat refleksi kepada diri kita, di mana apa-apa saja yang kita ajar kepada anak murid kita yang kita perlu tambah baik, ataupun mungkin pembelajaran itu perlu diulang semula kerana ramai murid tak faham ke. So di situ, di penuntut ini kita akan dapat refleksinya, dan juga untuk tambah baik kepada pelajaran yang refleksi, untuk buat refleksi untuk penambahbaikan, iaitu memberi panduan lah untuk pengajaran. Okey. Penuan ini ada yang tambah, Puan Suria, Doktor? Baik, saya nak tambah sikit yang tadi berkaitan dengan gaya pembelajaran. Sebenarnya gaya pembelajaran itu kita melihatnya dari sudut teori lah. Dalam teorinya ada 3 tu. Tetapi apapun, berbalik pada apa yang kita selalu cakap, kita selalu bincang, cikgu adalah orang yang paling arif, yang paling tahu kehendak dan kemahuan murid-murid kita. Jadi cikgu lebih tahu bentuk macam mana, gaya yang macam mana murid kita perlukan. Jadi maknanya kita tak nak terikat murid tu suka ni. Maknanya cikgu sendiri boleh kesan kehendak murid-murid kita yang akhirnya menjurus mereka memahami isi pelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu orang yang lebih arif untuk pilih gaya macam mana nak bagi anak-anak murid kita untuk faham. Itu dari saya. Teruskan, Wan. Okey, saya nak berakhir dengan last kali lah. Saya punya Kak Ni okey, sebelum kita disperse lah kan, nak kata first of all nak kata terima kasih lah. Tak clear tak ni? Suara tak clear. Sebelum kita disperse lah, nak kata I just want to say terima kasih lah kerana semua sanggup berkongsi masa dengan kita di sini. Kata Puan Silva tadi, kata Puan Su tadi, bahawa at the end of the day, the expert is still cikgu-cikgu di sini, dan cikgu-cikgu jugalah yang tahu keperluan dan kesediaan murid-murid cikgu. Dan kita sangat faham kekangan dan kesukaran yang kita sedang lalui dengan this online teaching ni kan. Mungkin banyaklah perkara yang kita kena ambil kira, dan cabaran cikgu sangat berbeza berbanding masa kami di sekolah dulu. With these new norms, dengan menggunakan online, which is something very new. Jadi kita nak ucapkan tahniah lah kepada cikgu-cikgu yang dapat menjalankan all your online classes despite perkara itu perkara baru. Bukan sahaja kita lihat pengetua-pengetua dan guru besar sebagai all this digital leadership. I would say you are digital teachers yang sedang menghadapi cabaran yang besar, dan yang sangat seronok nanti kita lihat bahawa walaupun kita bercakap pasal all these kriteria yang perlu ada, sebenarnya cikgu-cikgu sedang buat.
kita tengok macam saya tengok contoh di satu sekolah-sekolah yang kita sedang coaching kan, dia kata tahu tak Kak Ni, kita ada 3 kelas, dalam 3 kelas itu kelas pertama je 17 daripada 30 yang buat, satu kelas lagi cuma 7 orang daripada 27, satu kelas lagi tak orang seorang pun tak jawab. Kita tidak menafikan, kita terima bahawa itu adalah kesukaran yang cikgu-cikgu sedang hadapi. Tapi yang cantiknya adalah bahawa cikgu-cikgu dapat juga buat, they even have this ada cikgu saya, cikgu darjah 2, mengajar cikgu darjah 2, dia menggunakan Microsoft Expression Encoder dan dia create buku teks tu, dia baca buku teks tu sebab dia kata cikgu-cikgu parents tak tahu nak bagi instruction, dia baca, dia bagi instruction melalui buku teks yang dia uploadkan ke dalam WhatsApp ibu bapa. Akhirnya ibu bapa yang belajar. Itulah saya kata these are digital champion yang sedang berlaku, yang ada di dalam kalangan kita, yang sebenarnya sangat membanggakan kita lah. So I would say tahniah lah kepada semua cikgu. Kita tak nak tunjuk pandai sebab kita tak pandai pun sebenarnya. Kita tak hadapi masalah yang cikgu-cikgu hadapi. So end of it, we want to say you are still the expert in your class, you are still the people yang tahu apa cikgu-cikgu, apa yang murid-murid tahu. Dan kita percaya dan sangat yakin bahawa cikgu-cikgu di luar sana sedang menjalankan kerja yang bagus. With that, thank you lah. Yang baik-baik cuma dari semuanya daripada Allah Ta'ala. Kelemahan yang mana tak elok, yang salah cakap tu sebenarnya dari kelemahan kami sendiri. Thank you. Terima kasih. Okey, kita akan last kepada sinilah, kepada yang seperti Puan Nur Ani kata tadi. Just saya nak tekankan bahawa dalam penulisan RPH yang cikgu akan buat selepas ini adalah satu penulisan RPH bagi sekolah transformasi yang kita angkat sekali dengan surat perkeliling Itisas Bilangan 3/199, SKPM G2 Standard 4 dan juga TS 25. Okey, saya serahkan kepada doktor kalau nak cakap, doktor. Baik, terima kasih pada Ridwan. Saya nak ucapkan terima kasih juga seperti mana Puan Nuraini kata, ucapan terima kasih banyak-banyak atas kerjasama yang diberikan oleh Pengetua Puan Rosita dan rakan-rakan SLT dan MLT dan seterusnya kepada guru-guru. Seperti mana Puan Nuraini kata, kita ada kekangan. Saya berada dalam keadaan kekangan sekarang kerana didik saya tak ada elektrik dan saya berada dalam kereta untuk bercakap sebab nak kena guna telefon dan juga Rasanya dah kali pimpinan kereta, doktor. Dah almost saya dah 10 kali beberapa pimpinan hari kereta ni. bekerja dalam kereta. Sebab pejabat asyik trip, line tak ada dan saya laptop saya tak boleh bertahan lama. Saya kena guna telefon dan telefon pula pun tak boleh lama. Masuk dalam kereta lah nak dapatkan nyawanya dalam kereta. Tapi tak apa sebab saya rasa ini tanggungjawab kita bersama. Begitulah juga pada cikgu-cikgu yang berhadapan dengan isu yang pelbagai, tetapi insyaAllah you all boleh buat slow and steady, tapi jangan stop. Continuously kena buat kerja kita, insyaAllah ada barakahnya, Allah akan rahmati kita semua insyaAllah. Dan syabas kepada semua yang dapat menghadirkan diri dan mendengar sesi yang sedikit ini. Mungkin pada masa-masa akan datang kita akan berkongsi lagi insyaAllah. Terima kasih, saya juga minta maaf kalau ada salah silap. Selamat Hari Raya pada semua guru SMK Seri Permaisuri. Over to you, Puan. Selamat Raya. Okey. So kita lagi screen. Oh. Kak. Okey, saya serahkan kembali kepada Puan Rosita. Kita harapkan Puan Rosita dapat lagi berkongsi lah kepada sub-sub modul yang kita rasa kita serahkan kepada pengetua dan juga penolong kanan untuk tambah baik pada sub-sub modul yang kita tidak dapat kupas beberapa lagi lah sub modul. Okey Puan Rosita, saya harap dapat membantu Puan Rosita. Ya, okey. Terima kasih Cik Ridwan, Dr. Zalina, Puan Suria, Puan Nuraini yang telah sama-sama membantu kami di pihak SMK Seri Permaisuri, mengucapkan ribuan terima kasih ya. Saya rasa banyak pengisian yang cikgu-cikgu dapat hari ini. Tetapi ada dua lagi perkara yang belum sempat disampaikan oleh RE, iaitu eksplorasi alatan dan talian dan pelbagai gaya pembelajaran dan kebat. Tapi perkara-perkara itu telah disampaikan juga, kami telah sampaikan kepada MLT
telah disampaikan. Selepas ini MLT akan sampaikan kepada guru-guru 2 perkara yang belum disentuh lagi oleh RI pada hari ini, insyaAllah. Dan saya rasa kita pun dah panjang ya. Tak panjang sangat sebenarnya kalau berbanding kita berkursus berbengkel di JPN ke di mana mengambil masa. Kalau berkursus dah bengkel kita ada Eson. Banyak perkara yang kita tidak boleh sampai juga ya sebab cara ini kita masih norma baru dan saya mengharapkan cikgu-cikgu cuba bertanya sesama kita lah. Saya akan sampaikan semula kepada RI apa yang kami tidak faham. Setakat ini, alhamdulillah, rasa bolehlah setakat ini cikgu-cikgu faham. Cikgu-cikgu tak ada soalan ke? Sejak cikgu-cikgu? Tak apa, nanti cikgu-cikgu kalau ada soalan beri kepada pengetua akan tanya kepada RI sekiranya pengetua tak boleh jawab. Saya rasa itu sahaja setakat ini. Ribuan terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita dan sebagai Farah. Minta semua guru-guru buka webcam dan nak ada gambar. Okey, sekarang kita bergambar. Sekarang kita bergambar. Buka webcam Semua guru-guru buka webcam. Kita nak gambar. Saya pun tengah bergelap ni. Tiba-tiba lampu rosak. Oh ya ke? Bukan blackout, lampu rosak. Kami bergelap dan kepanasan. Cikgu buka webcam sekarang. Buka webcam. Semua pandang kamera. Okey, ada ramai tak buka lagi ni. Buka webcam. Kejap tengah masa lama. Duduk lain dalam gelap ke apa dah? Lampu padam, lampu dekat. Emma ada dah. Tiba-tiba lampu terbakar lah. Okey, semua buka. Buka webcam. Lagi tak buka lagi ni. Dia tak ditangkap. Okey. Kira dah. Okey, 1, 2, 3. Saya masuk lagu Dalam. Okey, one more. Tak ada pun gambar pun. Okey, 1, 2, 3. Okey, one more, last. Lagi berapa more dah. Ada yang mau buka tu. Okey, buka. Tengah tidur lah. Okey, 1, 2, 3. Alright. Okey, Terima kasih. Madam. terima kasih dan terima kasih kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan tasbih kafarah dan surah. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf, innal insana Dua. Ya wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pastikan Terima kasih semua dah banyak. isi kehadiran Ni ada ni. Semua dah isi kehadiran. So, bukan dalam SCSMN. Ya, yang tu ada. Tolong isi kehadiran isi kehadiran. Kehadiran hanya dalam Google Meet ya, tak masuk dalam link link sekolah. Dalam Google Meet saja. Okey, terima kasih. Adam, berapa orang dah isi? Ya, Berapa orang dah isi? ada 72 orang. Kita semua tadi berapa datang? Berapa masuk? 87. 90 90 ya. Cikgu-cikgu sebelum keluar isi kehadiran ya cikgu kan. Kalau tak masuk maka poin PLC nanti.
Kita kena buat. Nanti kita bincang dengan Melky dengan Rukana. Kenapa? Multi intelligent punya baru ada dah tu baru ada. Saya dah punya. Kenapa Kak Su punya setup ni kan? Dia keluar macam ni. Oh, saya suka kuat. Tadi tu. Ni nak tunjuk setup. Kita Tunjuk setup dia. kita